Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Namiruddin Ghazali. Kos ini merupakan pengukuran dan penilaian berasaskan kompetisi pekerjaan, di mana saya merupakan pelajar tahun 4 SPPH. Untuk pengenalan, di mana bagi memenuhi kajian lapangan, subjek pengukuran dan penilaian berasaskan kompetisi pekerjaan SPPE 4173, pelajar telah ditugaskan untuk memilih salah satu jawatan yang terdapat dalam industri tempatan berdasarkan National Occupation Skill Standard iaitu NOS, di mana saya telah memilih industri resort dalam bidang jawatan pengurus pengemasan iaitu housekeeping manager di bawah jabatan pengemasan iaitu di Putra Valley Resort. Untuk biodata responder, nama beliau ialah Puan Nurliza binti Musa, di mana beliau memegang jawatan sebagai pengurus pengemasan di Putra Valley Resort Training and Center. Lokasi kajian. Lokasi kajian bertempat di nombor 1 Jalan Keneret, Highway Mahala Macang Kejeli, itu 17050 Tanah Merah, Kelantan. Di Malaysia Putra Valley Resort Training and Center adalah agro atau eko pelacungan yang terletak di tepi sungai Kelantan yang damai dan tenang, di mana ia telah mula beroperasi pada pertengahan Mei dalam 2000 pada tahun 2000. Struktur pekerjaan jawatan dalam pengurusan pengemasan di level 1, 2 dan 3 iaitu housekeeping service. Housekeeping service bermula dari level 1 hingga level 3. Manakala di level 4 pula bertukar kepada housekeeping management. Dan pada level kelima adalah housekeeping management, dan akhir sekali di level 6 adalah room division management. Bidang tugas pengurus pengemasan. Tugas bagi jawatan ini mesti ada kekuatan dan kepatasan, di mana persekitaran kerja di bahagian bilik tetamu mestilah sentiasa bersih sebelum di-check-in atau selepas di-check-out oleh pelanggan. Jabatan ini turut memerlukan estetika atau tingkah laku yang jujur dan amanah bagi memastikan kebersihan bilik tetamu sama ada VVIP maupun orang biasa. Kerana kebersihan merupakan sebahagian daripada iman seseorang Muslim, maka kaki tangan yang ditugaskan mestilah menjalankan amanah dengan baik dan sempurna bagi memastikan kepuasan pelanggan sentiasa diutamakan. Dapatan kajian. Bahagian ini turut menerangkan secara terperinci tentang analisis data yang dijalankan atau dapatan yang diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan, di mana hasil dapatan dilakukan secara temubual yang dilakukan bersama pengurus resort iaitu Puan Nurliza di Putra Valley Training and Center. Terdapat beberapa soalan yang telah saya ajukan. Spesifikasi tugasan pengurus housekeeping. Antara tugasannya yang pertama adalah bagi mengenal pasti keperluan pembangunan PMP dan SOP pengemasan. Dan kedua adalah bagi memantau tingkah laku dan prestasi kaki tangan pekerja supaya tidak curi tulan, dan seterusnya adalah menganalisis maklumat dan dokumen belanjawan serta sediakan perancangan belanjawan. Di samping itu, pengurus housekeeping mesti menjaga kebersihan seluruh kawasan resort bagi menjaga imej serta nama baik resort
di sesebuah resort, di mana pengurus mestilah melaksanakan perkhidmatan di bilik-bilik, seperti perkhidmatan mencuci cadar ataupun menukar sapu bata serta selimut yang telah kotor. Dan akhir sekali adalah melaksanakan pencucian seperti uniform serta mencuci pakaian tetamu. Kemahiran teknikal diperlukan oleh pengurus housekeeping. Antara kemahiran yang diperlukan adalah seperti menurut hasil temubual yang telah saya tanya Puan Noleza, mereka mesti mempunyai kemahiran sebagai seorang leadership, iaitu pemimpin. Sebagai contoh, seseorang kaki tangan pengemas mesti mahir dalam memberi arahan yang jelas kepada rakan kerjanya. Seterusnya, kemahiran menyelesaikan masalah. Contohnya masalah yang timbul pada hari kejadian. Contohnya macam ada sesuatu salah faham antara tetamu dengan pekerja. Oleh itu, sebagai majikan, kita mestilah mempunyai budi bicara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tenang dan secara berhemah. Seterusnya, sebagai pengurus, seseorang itu perlu mahir dalam berkomunikasi secara dua hala. Contohnya, seseorang itu mempunyai kemahiran dalam komunikasi seperti bahasa Melayu, selepas itu bahasa Inggeris serta terdapat sedikit bahasa asing seperti bahasa Mandarin ataupun bahasa India. Kemahiran lain insaniah, contohnya kemahiran dalam berkomunikasi dua bahasa seperti bahasa Inggeris serta bahasa Melayu. Bahasa asing lain seperti bahasa Chinese turut dipraktiskan bagi menarik perhatian para pelacur untuk mempromot sesuatu pakej yang terdapat pada resort bagi memastikan pelacur itu tertarik dengan pakej yang ditawarkan. Seterusnya adalah kemahiran dalam menguruskan masa. Sebagai pengurus, mesti memastikan segala tugasan yang dijadualkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pengurus perlu memantau kaki tangan housekeeping dalam memuat pengemasan bilik serta mencuci cadar atau selimut dan kebersihan bilik air secara sikap perlu ada sebagai seorang pengurus, di mana yang pertama adalah kemahiran dalam sesuatu menyelesaikan masalah secara rasional. Contohnya dalam hal ini, bagi memastikan segala tindakan yang dilakukan tidak mengikut emosi apabila terdapat sesuatu situasi yang tegan antara majikan dan kaki tangan ataupun para tetamu, di mana seseorang pekerja pasti akan melakukan kesalahan dalam mengemas bilik dan gerak kerja yang dilakukan tidak mengikut masa. Dan seterusnya adalah sikap tolak ansur. Sikap tolak ansur antara majikan dan kaki tangan di bahagian pengemasan amat penting bagi memastikan segala keperluan dan kepuasan pelanggan diutamakan dalam menjaga imej resort Putra Valley Training Center.
Pengalaman diperlukan oleh pengurus housekeeping. Okey, yang pertama, seorang pengurus housekeeping perlu mempunyai pengalaman membuat pengemasan bilik. Mereka juga perlu datang awal ke tempat kerja serta mempunyai susu atau jaruah dan mematuhi segala arahan pihak atasan. Hal ini kerana daripada pengalaman tersebut, sebagai pengurus housekeeping, mereka boleh memberi balik tunjuk ajar dan latihan kepada kaki tangan yang berada di bawah jagaan mereka. Sebagai contoh, pengurus menjaga keterampilan diri bagi menjaga imej dan nama baik resort, kerana di sini pelanggan dapat menilai tahap pengurus di bahagian housekeeping. Proses penilaian kenaikan pangkat pengurus housekeeping. Terdapat pelbagai cara penilaian yang dibuat untuk melatih seseorang ke jawatan pengurus housekeeping seperti berikut. Yang pertama adalah melalui penilaian pegawai atasan. Di sini pihak atasan akan melihat cara gerak kerja yang dilakukan oleh kaki tangan mereka serta memberi nilai serta grade bagi memastikan di mana tahap mereka layak berada. Seterusnya adalah penilaian tahunan Key Performance Indicator KPI. KPI ini sangat penting bagi memastikan segala kerja yang dilakukan oleh seseorang itu mendapat ganjaran ataupun mendapat sebagai habuan untuk kenaikan pangkat. Di sini secara tidak langsung seseorang kaki tangan mestilah memberikan nilai yang baik serta menunjukkan semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan bagi memastikan mereka berpotensi untuk dinaikkan pangkat. Di sini saya sertakan sebagai carta organisasi bagi mencapai tahap pengurus housekeeping sehingga ke atas sekali. Yang pertama adalah kita lihat daripada yang pertama, yang paling bawah dulu adalah staff. Yang kedua adalah housekeeping assistant dan yang kedua adalah housekeeping supervisor housekeeping, dan yang keempat adalah assistant housekeeping manager, dan di sini adalah yang telah saya kaji iaitu housekeeping management, pengurus housekeeping, dan atas sekali adalah general manager. Untuk perbandingan kompetisi pengurus housekeeping di Putra Valley Training and Center ini di Tanah Merah, Kelantan, dengan sorotan kajian. Yang pertama adalah bidang tugas merujuk sorotan serta bidang tugas dari hasil temu bual. Di mana dalam bidang tugas sorotan kajian adalah kena pasti keperluan pembangunan PAP dan SOP. Manakala menurut Puan Noliza pula, aliran kerja PAP pengemasan dan SOP ditentukan mengikut kehendak pihak pentadbiran resort. Dan yang kedua adalah sediakan dokumen PDP dan SOP pengemasan. Dari segi temu bual pula, format dokumen pengemasan disediakan mengikut kehendak pentadbiran resort. Dan yang ketiga adalah dari segi laporan aktiviti pembangunan, di mana laporan menurut temu bual akan dikemukakan pada minit mesyuarat yang akan diadakan bersama ahli jemaah pentadbiran resort. Okey, dan seterusnya ada dari segi pemantauan dan penguatkuasaan keberkesanan latihan. Di mana prestasi kaki tangan dipantau berdasarkan tingkah laku dan tahap kemahiran individu bekerja dalam sesuatu masa. Dari segi keseratan kajian, seterusnya adalah catatan aktiviti pengurusan tenaga kerja pengemasan.
Dari segi dapatan temu bual, kegiatan pengurusan tenaga kerja pengemasan dilaporkan lebih baik berbanding bahagian pengurusan pejabat. Dan seterusnya adalah kembangkan serta kaji panduan MENI. Panduan MENI ini menurut temu bual, penjagaan jabatan terdapat di resort seperti housekeeping, front office, sukan dan rekreasi dikira mengikut bilangan kaki tangan yang bertahan di resort. Okey, untuk hari sekali dari segi dapatan perbandingan suratan dengan temu bual, rancangan aktiviti pemantauan operasi di mana temu bual, aktiviti pemantauan dilakukan secara berkala bagi memastikan bilik sentiasa bersih dan memuaskan citarasa pelanggan. Dan seterusnya adalah menghasilkan penemuan operasi dan penambahbaikan masa depan. Menurut Puan Noliza, dalam memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan serta berdaya saing dalam industri perkhidmatan resort yang terdapat di Malaysia ini dari segi kemudahan dan kelengkapan yang disediakan di sesebuah resort itu seperti kelengkapan kemudahan bilik air, kemudahan tempat tidur yang selesa serta perkhidmatan yang sentiasa memuaskan dan menepati cita rasa pelanggan. Okey. Kita telah sampai ke penghujungnya. Secara kesimpulan yang dapat dibuat oleh saya berdasarkan tugasan ini, saya dapati terdapat pelbagai kemahiran dan syarat bagi menjadi pengurus housekeeping yang mahir berdasarkan tugas dan skop kerja yang telah ditetapkan melalui kajian menurut NOS. Menurut NOS, berdasarkan tugasan ini juga saya turut mengetahui syarat-syarat bekerja dalam bidang housekeeping seperti kehendak yang telah ditetapkan oleh Putra Valley Resort di Tanah Merah, Kelantan ini. Akhir sekali saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Putra Valley sekali lagi kerana telah kesudian menerima saya dalam menjalankan kajian kes berdasarkan sesi temu bual ini. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya kerana telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar sehingga mampu menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.